Tika ya arhamar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, kita mula ya. Cikgu share skrin. Okey, typekan nama kamu pada ruang chat macam biasa. Okey, kita mula muka surat 85. Soalan nombor 1. Okey, type dulu nama. Okey, untuk soalan nombor 1, dapat tak jawapannya? 6,200 G. Dapat tak korang? Dapat. Dapat. Okey, jalan kerja macam ni lah. Macam biasalah. Pecahan 1/5 kg tu awak kena tukar tu kepada G. Kg nak tukar kepada G adalah dengan cara darab 1000. Darabkan dengan 1000 G. Okey. Dah? Yang ni ayat matematik, jawapan akhir. Kalau dah cakap tahu. Yang belum typekan nama pada ruang chat, typekan nama awak pada ruang chat. Dah? Dah. Okey, kita pergi soalan kedua. Dapat tak jawapan dia 307 cm? A. Ya, dan kamu kena ingat 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi kita nak tukarkan unit bercampur ini kepada cm. Jadi 3m sama dengan 300 cm. 7 cm ni tak payah tukar sebab dah memang dalam cm. So kita jumlahkan aja. Sebab tu jawapan kita dapat A. Faham tak soalan nombor 2? Faham. Okey. Dah ke? Dah. Okey, yang mana baru masuk kita dah sampai soalan nombor 2 ya. Nombor 1 C, nombor 2 A. Sekarang kita pergi nombor 3, boleh? Boleh. Okey, tukarkan 2/3/8 L kepada mililiter. Tukar kepada mililiter, pecahan je. Kita fokus pecahan aja. Sebab 2 liter ni senanglah, 2 liter sama dengan 2000. 2 liter sama dengan 2000. 3/8 kita tukarkan pecahan ini kepada unit mililiter dengan cara darab 1000 mililiter. Ya. Yang ni macam mana kita nak potong ni? 8 dengan 1000. Kita akan gunakan safe berapa?
8. Ya, kita guna set fail 8. Gunakan set fail 8. Jadi bila awak potong, dia tinggal berapa? Nak potong ni. Potong 8 tinggal. Potong 8 tinggal 1. Okey, lepas tu. Kat sini kita nak potong pasangan B dan C. Sini cikgu nak potong sampai berapa ni? Nak potong apa dulu? 10. Betul, cikgu potong 10. Tempat ke berapa nak letak atas ni? 1, 2. 1 ke 2? Set fail 8. Kita target set fail 8 ni. Kita akan... Betul. 1. Betul. 1 di atas. Letakkan 1 di atas. Kemudian apa lagi kita kena buat? Ada baki. Okey, baki letak kat mana? Kat bawah. Bawah. Berapa baki? 2. Betul, baki 2. Okey, dah. Sorry. Saya ingat letak baki di sini supaya hampir dengan nombor seterusnya. Okey, lepas tu kita kena cantumkan. So kita cantum dia jadi 20. Cari pula 20 dalam set fail 8. Tempat ke berapa nak pilih? 2. Betul, tempat kedua. Okey, letakkan tempat kedua di atas. Okey, ada baki tak? Ada. Okey, berapa bakinya? 4. Okey, baki 4. Baki 4 letak di bawah. Ya. Baki 4 letak di bawah berhampiran dengan nombor seterusnya. So, kita cantumkan. So, bila kita cantum, dia jadi berapa ni? 40. 40. Cari pula 40 dalam set fail 8. Tempat ke berapa? 5. Tu tempat kelima. Jadi tempat kelima kita letakkan di atas ke di bawah? Atas. Atas. Okay, sebab itulah langkah kerja cikgu seterusnya ni kamu nampak 3 darab 125. Ya, yang ni kita congak saja. Jadi 375 ml adalah sama dengan 3/8 liter. Jadi masukkan dalam ayat matematik dan jumlahkan. Tu kita dapat jawapan dia A. Faham tak soalan ni? Faham. Okey, kalau dah cakap. Ada tak kamu buat sendiri? Ada. Ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab Ke semua boleh jawab? 20 soalan tu. Ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Okey, tak apa. Yang penting tak ada kita tunggu lama sangat kan untuk kamu baru mula nak kira. At least lebih pada separuh kamu dah kira sendiri. Jadi yang susah-susah tu kita boleh bincang sama-sama. Okey dah, nombor 3. Dah. Okey, siapa yang belum typekan nama pada ruang chat. Okey, nombor 4. Okey, pada soalan operasi tolak, pada jawapan unit mililiter sahaja. Kedua-dua nilai yang terlibat pada soalan ialah nilai liter. Jadi awak kena tukar. Okey, 3/4/5 ini sama dengan berapa liter? 3 liter sama dengan 3,000. Jadi 4/5 saja kita tunjukkan pengiraan nak tukar. 4/5 darab dengan 1000 ml. Kenapa darab 1000? Sebab 1 liter sama dengan 1000 ml. Yang ni perlu ke cikgu terangkan kenapa darab 1000 ni? Tak. Dah faham kan? So kita nak tengok macam mana cara awak potong sampai dia boleh dapat 800 ni. Okay, saya nak potong mana dulu? Awak cakap cikgu potongkan. 5. Okay, potong 5. Tinggal berapa? 1. Okey, bermakna kita akan guna set fail berapa? 5. Okey, kemudian nak potong berapa? Potong 10. Betul, potong 10. Okey, lepas tu cikgu nak letakkan tempat berapa? 2. 2 letak di mana? Di atas ke di bawah? Atas.
Ya, sebab tempat yang kita pilih iaitu tempat kedua pada sifir 5 ialah 10. Ada baki tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada baki, apa kita nak buat pada nombor seterusnya ni? Potong 2 sifar tu, lepas tu salin balik ke atas. Pandai, betul. Potong 2 sifar salin balik ke atas, sebab itulah 4 darab 200 kita dapat 800 ml. Dah settle untuk kita tukarkan pecahan 4/5 liter ini kepada mililiter. Okay, seterusnya kita tengok pula nilai kedua pada soalan, iaitu sifar perpuluhan 95 liter. Kita nak tukar kepada mililiter dengan cara darab 1000 juga. Tapi yang ini ada titik pulang, jadi kita boleh guna cara cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okey, kalau darab maksudnya kita akan gerak ke kanan ke kiri kelas? Kanan. Kanan. Okey, sebab itu garisan kita ni dia semakin ke depan, semakin ke kanan. Kemudian kita letakkan anak panah. Lepas bergerak je letakkan anak panah. So letak anak panah pada pergerakan yang terakhir kat sini. Jadi anak panah menunjukkan titik perpuluhan yang baru. Jadi sini titik, sini letak apa? Sifar 59. Jadi sini dah tak ada titik puluhan dah. Titik puluhan di tempat yang baru. Jadi sebab itu kita dapat 950 ml. Faham tak? Faham. Okey. Apabila kita dah tukar, barulah kita masukkan dalam ayat matematik ya untuk menjawab soalan ni tadi Selesaikan operasi tolak ni, kita dah tukar unit, masukkan dalam ayat matematik dan tunjukkan bentuk lazim operasi tolak. Jadi awak dapat 2850 ml iaitu pilihan jawapan B. Okey? Faham tak korang? Faham. Okey. Okey, dah ke? Dah ke? Okay, kita pergi soalan nombor 5. Soalan nombor 5 masih lagi operasi tolak. Okey, operasi tolak, kita tengok nilai apa yang terlibat pada soalan. Kita ada bentuk nombor bercampur, unit L. Yang ni nombor bulat, unit ml. Jawapan akhir dalam unit liter. Ya, dan dalam perpuluhan. Jadi bermaksud kita kena tukarkan nombor bercampur ini kepada perpuluhan. Unit dia dah sama. Nampak? Jadi kita tak perlu menukar unit, kita hanya menukarkan 2/5 ini, pecahan 2/5 kepada perpuluhan. Dengan cara menjadikan penyebut iaitu nombor yang bawah. Kita panggil penyebut ini jadikan 10, 100 atau 1000 supaya kita mudah nak tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi mudah, kalau sini 5 kita boleh darab 2 terus dia akan jadi 10 So pengangka pun kena ikut darab 2, sebab itu kita dapat 4/10. Dah dapat pecahan dengan penyebut per 10, kita terus tukar kepada perpuluhan. Sebab itu dia jadi sifar perpuluhan 4 liter. Unit masih sama. Okey, kita tidak mengubah unit, kita hanya mengubah bentuk nombor. Setakat ni faham? Korang? Alright. Kemudian untuk 50 ml kita tukarkan kepada liter dengan cara mililiter nak tukar kepada liter kita kena bahagi 1000. Jadi
anak panah pergerakan akan ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. So tuliskan dulu 50. 50 di awal ni titik perpuluhannya terletak di sar. Okey, dah letak titik perpuluhan. Baru kita gerakkan ke kiri 3 kali. Dah lepas gerak, kemudian kita letakkan anak panah. Okey, letakkan anak panah. Ada tak kamu buat jalan kerja kamu? Kena buat jalan. Bagus. Kena buat jalan kerja macam yang cikgu tunjuk. Cikgu tak nak awak hantar, awak siap tapi tidak lengkap jalan kerjanya. Awak malas, awak tulis mana yang awak nak je. Cikgu tak nak Awak kena ikut macam cikgu. Sebabnya inilah langkah yang awak kena buat waktu berperiksaan. Jangan buat yang penting-penting yang awak nak je. Semua langkah kerja cikgu tunjuk tu awak kena buat juga. Okey, kemudian bila kita dah tukar, masukkan dalam ayat matematik macam biasa dan buatkan bentuk lazim tolak. Jadi awak dapat 4.35 liter. Bulatkan pilihan jawapan D. Okey, untuk jalan kerja, untuk muka surat pada buku aktiviti tak payah kamu tangkap gambar. Kamu hanya bulatkan dan tandakan right pada nombor soalan 5. Macam tu. Ya. Tetapi jalan kerja yang awak salin pada buku tulis matematik 2, kamu kena hantar, tangkap gambar dan hantar melalui Google Form macam biasalah. Faham tak korang? Faham. Okay. Kalau kamu perhatikan pada bentuk lazim. Bentuk lazim ni 4.4. Nombor yang asal yang kita tulis pada ayat matematik. Tetapi bila awak nak melakukan operasi tolak, awak kena menambah nilai sifar di sini supaya awak boleh teruskan menolak nombor. Kalau tak ada sifar ni macam mana awak nak pinjam? Dekat sini cikgu tak tunjukkan macam mana cikgu pinjam. Tapi pada jalan kerja buku tulis awak kena tunjuk potong. Ni potong. Jadi 4 dah tinggal berapa tu? 3. Tinggal 3. Kena tunjuk kat cikgu. Ya. So 10 ni awak potong. 10 sifar dah tinggal. Sifar awak potong dah tinggal 10. Macam tu. Tunjukkan. Okay dah? Dah. Okey. Kita pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6 adalah operasi darab. 9 darab 135 km dalam unit ini dalam nombor bercampur. Dan jawapan akhir dia nak dalam unit meter. Jadi kita kena tukar. 1 km adalah sama dengan 1000 meter. Jadi 3/5 saja kita tukar, kita tunjukkan 3/5 darab 1000 meter. Sebab kilometer nak tukar kepada meter darab 1000 meter. Jadi kita nak potong. Okey, nak potong apa? Cepat. Potong 5. Apa? Alright, 5 tinggal 1. Alright. Kemudian? Potong 10. Alright. Tinggal apa pun cakap je terus. Alright. Okey, kemudian? Potong 2 sifar. Alright. Lepas tu salin balik. Alright. Salin balik ke atas. Sebab itu kita dapat 600. Sebab 3 darab 200 sama dengan 600 meter. Okey. Jadi bermaksud nilai ini sebenarnya ialah 1000. Ya. Kalau cikgu besarkan. 1 ini 1 km sama dengan 1000 m. 3/5 ialah 600 m. Jadi jumlahkan semuanya 1600. 1600. Jadi pada ayat matematik kita letakkan 1600 m darab 9 dan tunjukkan bentuk lazim darab 9. Di atas ni cikgu tak letak nombor tompang tapi kamu kena tunjukkan nombor tompang apa.
Sifar darab 9, sifar. Ini sifar. 6 darab 9 berapa kelas? 6 darab 9. Jadi sepatutnya di atas 1. Letak apa? Cikgu letak apa di atas 1? 5. 5. Patutnya cikgu kena letak 5. Jadi awak kena tunjuk. Kan? 1 darab 9 tambah 5 jadi 14. So jawapan dia ini Faham tak? Faham. Jangan lupa bulatkan. Sambil kita bincang dekat Google Meet ni terus bulatkan pada buku aktiviti. Dan tengok jalan kerja dalam buku tulis awak. Lengkap tak? Ada tak garisan macam cikgu buat ni? Ada tak langkah kerja di sebelah kanan? Ada tak langkah kerja di sebelah kiri? Belah kanan ni pengiraan. Belah kiri ni ayat matematik dan jawapan akhir. Dan pilihan jawapan apa? D ke? A ke? B ke? C? Faham tak korang? Faham. Okay. Cikgu tak nak. Sebab kalau kamu tangkap gambar langkah kerja kamu tak lengkap, nanti dekat Telegram cikgu akan bagi komen, cikgu akan suruh betulkan. Jadi buat apa nak buat kerja sampai 2-3 kali kan? Buat sekali saja dengan lengkap. Dah? Kalau dah cakap? Dah. Alright. Kita pergi soalan nombor 7. Kita dah masuk. Ini pula berkenaan dengan operasi bahagi. Tadi tolak dah, tambah dah, darab dah. Bahagi pula. Okay. 6/1/5 meter bahagi 2. Dia nak jawapan dalam unit bercampur. Kalau ada 2 unit macam ni, kita panggil unit bercampur. Jadi, cara yang mudah kita tukarkan dulu unit meter ini kepada cm. Kerana kalau meter tukar kepada cm, kita akan dapat nombornya dalam nombor bulat. Jadi nombor bulat kalau kita bahagi senang. Kan? Okey, jadi kita tukar dulu meter kepada sentimeter. Okey, ingat lagi tak hubungan antara meter dan juga sentimeter? Apa dia hubungannya? Kamu cakap, cikgu type. Apa hubungan antara meter dan sentimeter? 1 meter 100 sentimeter. Okey, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Ini hubungan unit antara meter dan juga sentimeter. So, 6 meter, kalau ada 1 meter 100, 6 meter 600. Jadi 6 meter kita tak payah kira, tak payah tunjukkan, kita hanya congak. So 1/5 pecahan ni saja kita tunjukkan. Okay, 1/5 meter. Meter nak tukar kepada sentimeter, anak panah akan bergerak ke mana? Korang, anak panah akan bergerak ke mana? Ke kanan ke kiri? Kalau meter nak tukar ke sentimeter, okey, betul. Kanan. Gerak ke kanan. Apabila gerak ke kanan, maksudnya operasi apa yang terlibat? Darab. Sebab itu pada langkah kerja ini nak menukarkan, kita darab dengan 100 cm. So kita nak potong. Nak tunjuk macam mana boleh dapat 20 cm. Cepat cakap, nak potong mana? Potong 5 jadi 1. Alright, good. Sekejap. Potong 5 jadi 1. Okay, and then potong 10 jadi 2. Alright, bagus, betul. Alright, then Potong sifar, tulis balik. Pandai betul. Potong sifar, tulis balik, salin balik ke atas. Sebab itu yang tinggal 1 darab 20 sama dengan 20 cm. Bermaksud 1/5 m sama dengan 20 cm. So apabila kita dah dapat, so kita gabungkanlah. Maksudnya di sini berapa? Berapa cm tadi? Yang ini je, 6 ni. Berapa cm? 600. 1/5 ni berapa cm? 20. Jadi gabungkan, kita dapat jumlahnya 600
20 cm bahagi 2. Salin je balik ayat matematik tu tadi. Ya. 600, tukarkan saja 620 cm bahagi 2. Dan kita akan buat selesaikan operasi bahagi ni menggunakan cara potong pecahan. Okey, 620 bahagi 2. So macam mana kita nak potong? Kamu cakap nak potong apa dulu? Korang? Kita nak potong apa dulu ni? Potong 2 tinggal 1. Pandai. Potong 2 tinggal 1. Alright. Okey, laju. Lagi? Potong 6 tinggal 3. Betul. Betul. Pandai. Next. Potong 2 tinggal 1. Pandai. Betul. Next. Next. Dah siap ke? Sifar salin balik. Betul. Potong sifar. Lastly, potong sifar dan salin balik ke atas. Sebab itu kita dapat jawapannya 310 ini dalam unit cm. Tetapi soalan minta kita pecahkan kepada unit bercampur. Jadi kita ambil je lah balik. 300 ni kita keluarkan. 300 sama dengan 3 meter. Jadi bakinya yang tinggal ialah 10. 10 cm. 3m 10 cm. Pilihan jawapan C. Faham tak? Faham. Okey, kalau dah cakap. Dah. Okey, nombor 8. 18 darab 31/4 kg. Jawapan akhir nak dalam gram. Dalam G. Jadi senang kita tukar ini dulu. Ini bukan unit tau. Ini dia suruh gandakan atau darab 18 kali. 18 ni bukan unit. Jadi 31/4 kg kena tukar kepada gram. Jadi 3 kg sama dengan 3,000. 3,000. Jadi 1/4 aja kita tunjuk macam mana tukar. Jadi 1/4 darab dengan 1,000 gram. Dan kita akan potong. Okey, potong. Macam mana boleh dapat 250 G ni? Potong apa? 4 tinggal 1. Alright, 4 tinggal 1. Betul, pandai. Next. Potong 10. Potong 10. Tinggal 2. Pandai, betul. Next. Ada baki 2. Baki 2 letak di bawah. Okey, next. Cantumkan. Cantumkan. So, jadi? 20. Okey, next. Tinggal 5. Pandai. Tinggal 5. Letak kat mana 5 tu? Atas. Atas. Alright, next. Potong sifar salin balik. Pandai. Potong sifar salin balik ke atas. Sebab itu dia jadi 1 darab 250, 250 G. Okey, tetapi bila darjah 6 nanti, awak dah kena hafal. Takkanlah kita nak buat macam ni je potong-potong sampailah ke sudah. Bila dah darjah 6, awak kena hafal. Kalau nampak je 1/4 kg, kita dah ingat dah 1/4 sama dengan 250 G. Okey, apabila kita dah tukar kepada unit G, masukkan dalam ayat matematik dan darab dengan 18. Tunjukkan bentuk lazim darab 18 tu. Okey, dan jawapannya 58,500 G, pilihan jawapan A. Perlu ke cikgu terangkan macam mana nak selesaikan darab 18 ni? Tak. Boleh Boleh. Okey, kalau dah cakap. Ini nombor tompang cikgu tak letak tau. Tapi awak kena tunjuk. Masa 3,250 darab 8. Semasa dia darab 8, ada nombor-nombor tompang di atas. Apa dia nombor tompang ni? Awak kena tunjukkan.
Dah? Boleh pergi Dah. soalan seterusnya? Boleh. Alright, kita pergi soalan nombor 9. Operasi tolak 2 kali. Ya, melibatkan unit liter-liter ml, jawapan akhir dalam ml. So kena tukar semua kepada ml. Belakang sekali tak payah. Okey, kita hanya tukar 2 yang depan ni je. So pertama 5.2 gerakkan ke kanan 3 kali. Jadi lepas dah gerak, letak anak panah. Okey, letak anak panah kat ujung. Anak panah menunjukkan apa kelas? Titik Anak panah perpuluhan yang baru. yang baru. So titik sifar 25. Kalau titik kat sini maknanya sini adalah nilai tempat apa kelas? Sa. Cikgu ni pandai. Sa. Kalau sini sa. Okey. Sa. Sebelahnya apa? Puluh. Okey. Sebelahnya apa? 100. 100. Dan juga yang terakhir ialah ribu. Sebab itulah jawapan kita bila kita dah tukar dia jadi 5,200 ml. Okey. So nilai yang pertama dalam soalan kita dah tukar. Sekarang 1/4. Ikutkan 1/4 tadi kita dah tukar kan pada soalan sebelum ni. Jadi potongnya pun sama gak. Kita akan dapat 250 ml. So awak tunjukkan potong ni. Sama macam kita buat tadi ni. Tapi yang ni melibatkan kg dan g. Yang ni melibatkan liter dengan mililiter. Jadi sama je. Cuma unit je berbeza. Faham tak korang? Faham. Okay. Bila kita dah tukar, kita masukkan dalam ayat matematik. Okay, 5.2 tadi 5,200. 1/4 250. Dan yang belakang salin saja sebab unitnya sudah ml. Kemudian selesaikanlah. Kita tunjukkan 2 bentuk lazim menolak. Sampai kamu dapat jawapan akhir 4,113 mililiter. Ataupun pilihan jawapan D. Faham tak? Faham. Okey, yang ni tunjukkan nombor tumpang atas ni. Ni macam ni pinjam, kena pinjam kan? Tunjukkan. Sifar tolak 7 pun tak boleh, kena pinjam, tunjukkan. Kalau dah cakap. Dah. Okey. Kita pergi soalan 10. kg, jawapan akhir unit G. So kita kena tukar kepada unit G. 6 kg sama dengan 6,000. 3/5 tunjukkan. Di sebelah kanan. So kita nak potong. 3/5 nak tukar kepada gram, kena darab 1,000 G. Okey, potong apa? Sebut. Potong 5 tinggal 1. Pandai. Potong 5 tinggal 1. Kemudian? Potong 10 tinggal 2. Okey, potong 10 tinggal 2. Okey, kemudian? Potong 2 sifar salin balik. Potong 2 sifar dan salin semula ke atas. Okey, sifar-sifar. Okey, so 3 darab 200 sama dengan 600 G. So kita gabungkan. 6 adalah 6,000, 3/5 adalah 600. Jadi 6,600 G bahagi dengan 40. Kita selesaikan menggunakan cara potong pecahan ni juga. Okey, kita nak selesaikan cara potong pecahan. Okey, awak cakap apa nak buat. Cikgu potongkan. Potong apa dulu? Apa? Korang nak potong apa dulu? Potong Tak. 10 jadi 1. 40. Salah. Kalau potong 40 maknanya awak telah memilih sifir 40. Bila awak pilih sifir 40, nombor tu makin besar. Sifir besar kan, nombor besar. Potong sifar atas dan bawah. Pandai, betul.
potong. Kenapa kita boleh memotong? Ya, pada pasangan pecahan A per B darab C, kita boleh memotong pasangan sifar jika pasangan sifar duduk di tempat sar. Dia ni sar, dia ni sar. Jadi boleh potong. So kita dah tinggal kita dah tinggal 660 per 4. Sebenarnya dia dah tinggal 660 per 4. So kalau cikgu tunjukkan kat sini, sekejap. So sama dengan, sambil cikgu cakap ni awak pun buat juga equal with. So hasilnya bila kita dah potong sifar tu, sepatutnya dia dah tinggal 660 per dengan berapa? 4. Dia dah tinggal 4 bawah. Sepatutnya langkah kerja seterusnya awak tunjukkan macam ni. Okay, maksudnya pecahan itu dah semakin dalam bentuk mudah. Barulah awak teruskan memotong. Okay, nak teruskan memotong. Potong apa? Korang? Sampai. Kalau tak nak tunjuk kat sini, kita buat kat ini pun cukup juga. Kalau tak nak, daripada pecahan yang ini, yang awal ni, awak dah potong sifar kan, awak boleh terus. Tapi mata awak tu kena bayangkan sifar yang dekat tempat sar ni dah tak ada lah. Macam tu. Okay, potong 4. Tinggal? 1. 1. Alright, betul. Kemudian? Potong Cepat. 6. Tinggal Potong 6. 1. Sekarang kita pakai sifir berapa ni? 4. Fokus sifir 4. Fokus. So, potong 6. Atas 6 nak letak nombor berapa? 1. Maknanya masih lagi pilihan tempat pertama kan. Sifir apa? Sifir 4, 4, 8, 12. Kita tak boleh pilih tempat kedua. Tempat kedua pada sifir 4 ialah 8. Mana boleh 6 tolak 8. Jadi baki. 2. Okey, baki 2. Okey, laju sikit cakap. Lepas tu. Cepat. Jadi berapa? Jadi 26. Okey. Nak pilih tempat apa? Tempat ke-6. Itu. Tempat ke-6 ialah berapa? 24. Jadi ada baki tak? Ada 2. Ada. Bagus. Betul. Ada baki iaitu bakinya 2. Okay, next. Cantumkan. Betul dah. Ada di tempat ke-5. Ada di tempat ke-5. Okey. Sebab itu jawapan kita 165G iaitu pilihan jawapan B. Faham tak? Faham. Alright. Dah? Dah ke? Dah. Alright. Dah. Kita pergi soalan 10. Penukaran unit manakah yang betul? Ni kena buat satu-satu. Buat A dulu. A tak betul. A salah. Jadi kita teruskan B. Sampailah dapat C. Kalau kat sini, cikgu hanya buat C saja sebab jawapan dia C. Jadi bila dah jumpa jawapan, tak payah teruskan pengiraan. Tengok salah satu. A. Ini unit G. G nak tukar kepada kg, kena gerak ke kanan ke kiri kelas? Tak jawab. Ke kanan ke kiri?
Kiri. G nak tukar ke kiri, ke kg, kita gerak ke kiri. Sebab itu gerak ke kiri 3 kali ke kiri. Lepas tu letakkan anak panah. Okey, so jawapan dia sifar perpuluhan 405. Ya, sepatutnya sifar perpuluhan 405 kg. Ini yang betul. Sepatutnya yang betul. Tetapi diberi 4,05 kg. Jadi A ini adalah penukaran yang tidak betul. Sebab soalan minta awak pilih yang betul saja. Yang tak betul kita tak pilih. Okay, so tak betul A. Kita teruskan B. Gram G kepada kg pun sama juga. Bahagi 1000 jadi gerak ke kiri 3 kali. Lepas dah gerak sekali, 2 kali, 3 kali dan letakkan anak panah. So letak anak panah. Jadi jawapan dia 2,7. Sifar yang belakang tak perlu sebut dah. 2,7 kg. So betul tak penukaran yang dia tukarkan tu? Tak betul. Dia tukar dia jadi 2,7 kg. So seterusnya C. Tukarkan kepada gram. 3 kg 3,000. Okay, 4/5. 4/5 ni kita kena darab dengan 1,000. So kita tukarkan 4/5 dapat tak 800. Potong. Potong 5 tinggal berapa kelas? 1. Yes. 1. Tinggal 1. So tunjuk. Cikgu potong, awak pun kena potong. Kena tunjuk. Apa yang cikgu buat sepanjang Google Meet, itulah jalan kerja yang awak kena tunjukkan. And then potong apa kelas? Potong 10. 10. Yes, tinggal 2. tempatnya 2. Yes. Kemudian Potong 2 sifar dan salin balik. pandai. Potong 2 sifar dan salin balik ke atas. Sebab itulah 4 darab 200 jadi 800. Jadi lepas kita dah tukarkan kita dapat 3,800 G. So sama tak? Sama. Jadi kalau sama maknanya C ini betul lah penukaran unitnya. Jadi jawapan dia C bulatkan. Dah. Jadi D bila kita dah jumpa jawapan kita sampai C kan. Dah D ni abaikan. Tak payah buat. Dah? Dah. Bermakna masa awak tangkap gambar nanti hantar kat cikgu, awak kena buat jalan kerja C sahaja ke? Tak. Tak. A dengan B pun kena tunjuk. A, B, C. Okay, dah kita pergi soalan 12. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air di dalam bekas J dan L. Isi padu air di dalam bekas K tidak ditunjukkan. Tapi dia dah jumlahkan ketiga-tiga ni. Jumlahnya 2,8 liter. So, soalan minta hitung isi padu dalam mililiter air di dalam bekas K. Jadi senanglah. Awak buat operasi apa sepatutnya ni? Operasi apa kan yang sepatutnya terlibat? Macam mana kita nak cari K? Kelas? Tolak. Tolak. Okey, ada yang buat tambah pun boleh. Tambah maksud dia tu, dia menambahkan dulu bekas J dengan bekas L. Dah jumlahkan bekas J dengan L, baru dia tolakkan dengan jumlah. Bermakna dia menggunakan operasi, tutup dulu mikrofon. Okey, kejap Tutup mikrofon, ada lagi terbuka tu. Sebab kalau awak tak tutup, awak tak bercakap tapi awak tak tutup, dia jadi bising ya Google Meet. Tapi bila awak bercakap sekejap atau awak terus tutup, dia tak mengganggu. Tapi kalau awak bercakap sekejap atau awak tak tutup, itu mengganggu. Alright. So ada yang guna, tambahkan dulu kemudian kita akan tolak. Ada yang guna tolak-tolak. Apa maksud dia kalau kita guna tolak-tolak? 2 kali. Kelas? Maknanya daripada jumlah dia akan tolak dengan bekas apa dulu? Kalau dia gunakan ni.
cara kedua ni. Operasi tolak dengan tolak. 2 kali. Jumlah dia akan tolakkan dengan bekas apa? N. L dan juga tolak lagi sekali dengan bekas J. A. Kalau yang guna cara pertama ni tambah dengan tolak, dia akan tambahkan dulu bekas apa? Kalau tambah dia akan tambahkan dulu bekas J dan juga bekas L. Dah dapat jumlah J dengan L, baru dia akan tolak dengan jumlah. Okay. So cara mana-mana pun antara dua ni tak ada masalah. Awak boleh pilih yang ini atau yang ini. Ya. Yang penting bila guna dia akan dapat juga jawapan akhir iaitu 310 ml. So untuk langkah kerja yang cikgu tunjukkan cara yang kedua iaitu menolak 2 kali. Okey. Pertama kita kena tukarkan semualah kepada unit mililiter. 2.8 dia jadi 2,800 mililiter. Sifar 0.74 dia jadi berapa korang? Berapa mililiter? Kalau korang boleh congak, korang bayangkan bergerak kan. Korang bayangkan, imagine je korang gerakkan 3 kali ke kanan. Jadi berapa 700. mililiter? Betul. 740. 3/4 ni pula. Sepatutnya kita dah boleh congak. Dah 3/4 kalau darab dengan 1000 sama dengan berapa mililiter? 1750. Betul, 1750. So inilah jalan-jalan kerja yang cikgu tunjukkan. Okay, untuk menukar tiga-tiga nilai tadi. Dah dapat semuanya ditukar dalam ml. Masukkan dalam ayat matematik. Dan tunjukkan bentuk lazim kita tolak 2 kali. Sekali, 2 kali. So jawapan dia 310 ml iaitu pilihan jawapan D. Faham tak korang? Faham. Okey. Boleh cikgu pergi soalan seterusnya? Ke nak salin dulu? Boleh. Boleh. Seterusnya Okey. 13. Berikut adalah perbandingan panjang reben P, Q, R dan S. Lepas tu dia sebutlah. Dia berilah maklumat siapa lebih panjang, siapa lebih pendek lah, apalah. Kan? Tapi tips dia, pertama kalau kita nak buat perbandingan, kan, kita tengok ada berapa nilai yang terlibat. Kalau kat sini ada 4. So keempat-empat ini kamu lukiskan dulu garisan tu. Kita tak tahu lagi yang ini reben siapa punya. Tapi kita lukis dulu. Kalau ada 4 benda yang terlibat, 4 lah kamu kena lukiskan. Sebab setiap satu ni semua berbeza-beza panjang. Jadi kamu lukiskan 4 reben yang mempunyai panjang yang berbeza-beza. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey. Bila dah kamu lukis, barulah kamu bacakan maklumat yang diberi. Reben P lebih panjang daripada R. Tetapi lebih pendek daripada S. Kemudian reben P lebih pendek pula daripada Q. Tetapi reben Q pula lebih panjang daripada S. Agak-agak kita nak letak siapa paling panjang dan siapa paling Q. pendek. Q paling Okey. panjang. Q paling panjang. Okay, kalau cikgu typekan. Alright, Q. Kamu rasa Q paling panjang. Okey. Kedua, terpanjang. S. S. Okey. Kemudian P. P. Cikgu masukkan dulu nanti kawan-kawan yang lain semak sama-sama. Betul tak? Okey, yang akhir sekali yang paling pendek. R. R. Okey, kita akan buat semakan. Kita nak semak apa yang kita fikirkan ini betul tak? Ataupun selari tak dengan maklumat yang diberi. Kita perhatikan reben P lebih panjang daripada R. Mana reben P? Okey, ni P. Memang betul lah kat sini dia lebih panjang daripada R. Okey, P lebih panjang daripada R.
Okey, betul. Tetapi lebih pendek daripada S. Maknanya P ni lebih pendek daripada S. Maksudnya kalau nak bandingkan P dengan S ini mesti lebih panjang ke lebih pendek daripada P? Lebih panjang. Lebih panjang. Jadi betul lah S dekat sini. Kalau nak bandingkan S dengan P pula, P ni mesti lebih pendek daripada S. Okey, betul. Setakat ni kita mengikut apa yang maklumat beri. Dan kita sambung baca. Reben P lebih pendek daripada Q. Reben P lebih pendek daripada Q. Okey, betul. Sebab Q kat sini panjang. Awak letak atas sekali. P memang pendek daripada Q. Dan yang terakhir, reben Q lebih panjang daripada S. Q lebih panjang daripada S. Jadi maksudnya Q ni paling atas sekali, paling panjang. Jadi betul lah. Jadi apa kita nak bulatkan kat sini ni? Pilihan jawapan kita. Reben mana paling panjang? B. Reben. B. Q. B. So kita bulatkan pilihan jawapan B iaitu Q. Dah? Dah. Dah. Jadi jalan kerja tu kamu kena tunjuk ni. Kamu kena tunjukkan. Lukiskan dan nyatakan reben tu siapa punya. Okey. Dan jawapan letakkan B iaitu Q iaitu pilihan jawapan B. Okey. Kita pergi nombor 14. Dah? Dah. Okey. Kita tengok. Soalan 14. Jawapan dalam liter tetapi perpuluhan. Jadi ini kita kena tukar kepada perpuluhan. Macam mana kita nak menukarkan? Kita tak nak tukar unit Kita hanya nak menukar 2/5 ini ataupun 3/2/5 kita nak tukar kepada perpuluhan. Macam mana? Ini pun dah banyak kali cikgu tunjuk contoh. Jadi cikgu nak tengok awak ingat tak? Apa kita kena buat pada pecahan ini? Kalau tak pandai nak jawab, maksudnya selama cikgu terangkan ni, awak hanya menyalin aja. Awak tidak memaham. Tapi kalau awak berjaya jawab, bermakna masa belajar, awak betul-betul belajar. Awak dengar, awak tengok, awak beri tumpuan. Macam mana? Apa kita nak buat pada 2/5? Macam mana kita nak menukarkan pecahan kepada perpuluhan dengan cara cepat? Kita tidak mahu menukar unit. Kita hanya nak menukar bentuk nombor. Jawab. Jangan senyap. Kan lambat ni kita habis ni. Seorang pun tak boleh jawab. Maknanya semuanya menyalin je ni. Bila kelas Google Meet, buka aja, mata pandang je jalan kerja cikgu hantar ni, kan? Lepas tu salin aja. Faham ke tak faham, lantak lah. Macam tu ke? Kalau macam tu, cara awak belajar salah lah. Tak jawab pun masing-masing hilang dah. Macam mana nak buat ni? Selak balik. Soalan sebelum ni pun cikgu ada sebut. Kelas hari ni, baru beberapa minit yang berlalu tadi, cikgu ada tunjukkan satu contoh pecahan yang nak ditukar kepada perpuluhan. Kau selak balik. Sebab itulah, mana kau tak boleh jawab, cikgu tahulah cara kamu belajar Google Meet macam mana. Caranya menyalin aja, dia tak faham kan. Cepat, cikgu beri masa 1 minit untuk kamu semak balik. Apa benda yang cikgu seolah nak ni? Cikgu seolah nak tahu macam mana 2/5 ini kita tukarkan kepada perpuluhan. Faham tak soalan saya kelas? Jawab tu dulu. Tak jawab pun. 2/5. 2/5. Boleh, tapi bukan itu cara yang cikgu tunjukkan.
5 darab 2. Siapa jawab tu? Siapa jawab tu? 5 darab 2 tu? Auni. Auni Bariza. Si Auni je. Kalau jawab, Auni je jawab dulu. Cuba orang lain. Bagus memang bagus. Tapi cikgu naklah semuanya macam Auni. Ya? Betul. Dengan cara penyebut ini kita tukarkan kepada apa? 10 atau 100 atau 1000. Nak tukar yang mana satu cikgu? Cikgu nak 10 ke 100 ke 1000? Maksudnya tak kisah. Asalkan korang nampak penyebutnya, nak darab dengan berapa supaya dapat tukar kepada ketiga-tiga ni. Salah satu lah. Pilih salah satu. Kalau kau nampak 5 ni kalau darab sesuatu pun boleh tukar jadi 1000, betul tak? 5 darab berapa boleh jadi 1000? Korang. 5 darab? Cepat. Kalau tak jawab, cikgu tak teruskan tau. Kan pukul 4 baru habis kelas ni. Cikgu boleh je duduk depan ni lama-lama sampai 4 jam. Nak suruh, nak paksa otak awak berfikir tu. Bukan senang. Terpaksa. Cikgu terpaksa buat begini supaya otak awak berfikir. Sekarang soalan saya, 5. Kalau kita ada penyebut 5, kita nak tukarkan kepada 1000. 5 darab berapa jadi 1000? 200. Betul. 200. Itu kalau nak jadikan 1000. Kenapa cikgu tunjuk ni? Nanti korang nampak kenapa. Cikgu nak fahamkan ni. Okey. Kalau 5 ni, penyebut kita masih 5. Tapi cikgu tak nak tukar jadi 1000. Cikgu nak tukar jadi 100. Kena darab berapa? 20. Betul. Darab 20. Bagus. Tapi kalau cikgu ada, cikgu tak nak tukar kepada 100. 5 ni cikgu tak nak tukar. 100 cikgu tak nak tukar 1000. Cikgu nak pilih tukar 10 lah. Darab berapa? 2. Darab 2. So, kalau cikgu darab 2 kat sini, dia akan jadi berapa? 4/10. Okey, 4/10. Dan akhirnya, tukarkan kepada perpuluhan. Dia tak ingat tukar pada perpuluhan tu. Perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4. Sebab apa sifar perpuluhan 4? Kenapa bukan sifar perpuluhan sifar 4? 4 ni duduk dekat 10. Kelemahan murid dia tak boleh nak menukar perpuluhan. Walaupun dia ajar berkali-kali. Pertama, kenapa? Sebab dia tak ingat tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan kita dah belajar iaitu apa? Apa di tempat perpuluhan? Apakah nama-nama tempat perpuluhan? Mula-mula per-10. Lepas tu? Per-100. Lepas tu? Per-1000. Yang ini. Yang 3 ni. 3 nilai tempat dalam perpuluhan. Yang murid-murid malas nak ingat. Bila malas nak ingat, jadi kamu susah nak tukar. 4 per-10. Tempat yang pertama ialah per-10. Jadi 4 duduk di tempat per-10. 4 per-10. 4 duduk di per-10. 4 duduk di per-10. Nampak? Jadi sebab tu 4 tak buat macam ni. Kita tak buat sifar perpuluhan sifar 4. Sebab kalau kita buat sifar perpuluhan sifar 4, kita tukarkan 4/10 jadi perpuluhan, dia jadi sifar perpuluhan sifar 4. 4 duduk di tempat apa sekarang ni? Per-100. Per-100. Sebab itu salah. Sebab 4 hanya boleh duduk di tempat per-10. Faham tak? Setakat ni faham? Jadi paling penting ni nilai tempat. Okay, berbalik pada ni.
Berbalik kepada yang tadi ni. Yang atas tu ya. Kejap. Katalah cikgu nak tukarkan 5 ni kepada 100. Tadi kamu cakap darab 20 kan? Kita pun darab 20 sini, darab 20 sini. Jadi berapa? Cepat. Korang cepat. 40/100. 40/100. Jadi tukarkan kepada perpuluhan. Sifar perpuluhan sifar 4. Sifar perpuluhan sifar 4. Yang atas ni 40 tau. 40. Betul ke cara tukar tu? 40. Lepas perpuluhan, pengangka ni kita susun selepas titik perpuluhan. 40 duduk di tempat per 100. Maknanya dia boleh ada pada tempat per 10 dengan per 100 saja. Jadi 40 diisi pada per 10 dan per 100 tanpa diterbalikkan. Kita tak boleh terbalikkan ni, suka-suka jadi sifar 4. Ni 40. Bila nak tulis kepada perpuluhan, kita terbalikkan pula jadi sifar 4. Boleh ke? Tak. Dia masih lagi 40 kat sini. Faham tak? Faham. Jadi sebenarnya dia adalah sifar perpuluhan 4 sifar. Ataupun ringkasannya, bila sifar di hujung kita tak tulis. Ya? Kita tak tulis sifar di hujung. Jadi ringkasannya bila kita tukar, dia adalah sifar perpuluhan 4. Sama tak macam kita buat tadi mula-mula 5 darab 2 tadi. Dapat juga sifar perpuluhan 4. Betul tak? Betul. Jadi maksudnya kesimpulan cikgu nak tunjuk kat sini, pilihlah apa-apa pun, nak darab berapa tadi? Nak darab 2 boleh, nak darab 20 boleh, nak darab 200 pun boleh, sebab di akhirnya kamu akan dapat sifar perpuluhan 4. Tak percaya kita cuba buat yang ni. Kita buat penyebut 5 nak tukar kepada 1000. So darab 200. Darab 200, darab 200. Jadi berapa? Cepat, jadi berapa? Lambat ni korang ni. 2 darab 200. 400 per 1000. Okey, 400 per 1000. Jadi kita nak tukar. Tukar pada perpuluhan. Tukar pada perpuluhan. Dia mesti sifar perpuluhan. Okey. Tempat. Sifar. Tempat dia. Itu kau dah terbalikkan juga. Baru cikgu pesan tadi. 400 ni tak boleh diterbalikkan. 400 ni kita nak susun selepas titik perpuluhan. Okey. Tempatnya hanya sehingga per 1000. Jadi awak boleh isi 3. Sebab per 10, per 100, per 1000. Okey. Jadi per 10, per 100, per 1000. So kita nak salin 400. Tanpa diterbalikkan 400. Tak boleh terbalikkan. Siapa ajar awak terbalikkan? Sebab itulah awak asyik salah je menukar. Macam ni. Jadi sepatutnya dia dapat, bila kita dah tukar pecahan ini kepada perpuluhan, sifar perpuluhan 4 sifar. Dan kita tak perlu letakkan sifar yang belakang. Jawapan yang akhir dalam bentuk yang paling ringkas, sifar belakang kita tak perlu letak. Tak perlu. Jadi yang tinggal berapa? Sifar perpuluhan 4. sama. Ya, dapat sama juga. Jadi itulah maksud cikgu. Maksud cikgu apabila awak nak mengubah pecahan kepada nombor perpuluhan, penyebut itu tak kisahlah korang nak jadikan dia 10 ke, 100 ke, 1000 ke, sebab endingnya kamu akan dapat dalam bentuk terringkas yang sama, iaitu sifar perpuluhan 4. Jadi kalau begitu, buat apa kita nak pilih
Kita dah nampak 5 ni kalau darab 2 je boleh tukar jadi 10 kan. Jadi buat apa kita nak susah-susah nak darab dengan 200. Baik darab 2 je, nombornya kecil. Faham tak korang? Faham tak? Faham. So dia dapat 4/10. 4/10 tukarkan kepada perpuluhan, dia jadi sifar perpuluhan 4. Okey. Dah dapat sifar perpuluhan 4, lepas tu apa? Okey, kita dah dapat sifar perpuluhan 4. Jadi maksudnya di sini ialah 3/2/5 ni bila kita tukar, 3 adalah nombor bulat, jadi letak di depan. Masukkan saja 3 ni pada nombor bulat. Sebelum titik perpuluhan ialah sah. Sebab itu dia jadi 3/4. Nampak? Kemudian 6 liter 80 mililiter. 6 liter kita nak tukar kepada, ini unit bercampur, kita nak tukar pada perpuluhan. Jadi 80 mililiter kita kena tukar kepada liter. Nak gerak ke mana ni? 80 ni. Mula-mula nak letak apa dulu? Titik perpuluhan. Yes, letakkan titik perpuluhan. Okey, lepas tu kita nak gerak ke mana ni? Kiri. Mililiter nak tukar kepada liter. Kiri. Gerak ke? Kiri. Betul. Gerak ke kiri, bagus. Berapa kali korang? Berapa kali? 2. 3. Lepas habis bergerak, letak apa? Anak panah. Jadi apa yang hasil ni? Apa sebenarnya kita nak sebut yang baru ni? Lepas kita dah tukar unitnya, jadi apa? Sifar perpuluhan 8 sifar. Nampak? Sifar perpuluhan 8 sifar. Yang ini ada satu lagi garisan. Nampak tak? Sifar perpuluhan Satu lagi sifar garisan. 8. Baru betul. Sifar. Pada ni perpuluhan. Garisan kosong ni sifar. Ada satu lagi sifar yang kita tak nampak tapi kita kena wujudkan. Sebab ini ada satu lagi tempat untuk diletakkan nombor. Kalau tak ada nombor bermakna nombornya ialah milik sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 8. Unitnya apa? Korang? Unitnya ialah liter. Itulah masalahnya bila kamu masuk kelas Google Meet tapi kamu fokus nak menyalin. Sebab tu dia tak laju nak jawab. Padahal kita dah nak habis dah bab ni. Okey. Jadi bila dah tukar dalam perpuluhan liter, masukkan dalam apa? Ni apa ni kita panggil? Tak dengar. Lepas tu tak jawab. Kalau awak tak jawab memang lambatlah kelas kita habis. Tak jawab. Ini kita panggil apa? Ayat matematik. Ayat matematik. Masukkan ayat matematik dan tunjukkan bentuk lazim. Cikgu tak muat, cikgu letak belah atas. Tunjukkan bentuk lazim menolak tu macam biasalah, senanglah. 2.68 liter pilihan jawapan A. Korang janganlah menyalin aja. Cikgu boleh tahu walaupun cikgu tak duduk sebelah korang. Cepat ke lambat ke korang jawab soalan cikgu. Itu yang membuktikan korang menyalin ke korang mendengar dulu. Korang memahamkan. Ada murid dia malas nak dengar. Dia tahu nak siap salin, dia tangkap gambar, dia hantar. Dah. Tapi apa gunanya kamu buat macam tu? Kamu takkan pandai. Kamu akan boleh selesaikan tugasan itu pada hari itu saja. Tapi untuk pandai nak dibawa ke tahun depan darjah 6, dah tak ingat. Bila cikgu suruh buat kat depan papan hitam nanti, tak boleh buat. Itu yang kita tak nak tu. Itu belajar sia-sia. Buat apa kita belajar sia-sia? Jadi awak kena fahamkan dulu. Apa cikgu tegangkan ni, fahamkan dulu, barulah awak sibuk menyalin. Ataupun murid yang lebih bijak, dia akan mendengar dulu apa yang guru nak terangkan.
apabila dia dah faham, dia sempat salin ke, dia tak sempat salin ke, dia tak nak tahu. Yang dia nak tahu, dia nak faham dulu. Sebab dia tahu cikgu ada sediakan rakaman. Dia boleh buka rakaman tu untuk menyalin semula. Faham? Korang? Okey dah. Dah ke belum? Dah. Okey, kita pergi soalan 15 sikit lagi. GSIM John ialah 64.3 kg. GSIM Imran pula 850 G. Lebih daripada GSIM John. Ini sebenarnya senang je kan? Sebenarnya kena kira dulu Imran. Imran tu kalau dia kata lebih maksudnya kena tambah ke kena tolak? Tambah. Tambah. Sebab itulah Imran kita nak cari, kita tambahkan, jumlahkan. Dah dapat, baru kita jumlahkan kedua-duanya. 64.3 ini John, yang ini Imran. So tunjukkan bentuk lazim. Bentuk lazim di sebelah kanan, operasi tambah. Dan jawapannya kita dapat C. Ada masalah tak soalan ni? Senang. Unit pun tak payah tukar. Dah? Tak jawab? Dah. Dah. Alright. Okay. Next. Soalan 16. Pun senang juga. Ben 2.53 M. Amir Sifa 4 M lebih jauh daripada Ben. Maknanya dia lompat tu lebih jauh. Bila dia lompat lebih jauh, Amir ni lompat lebih jauh daripada Ben. Bermaksud jarak yang Amir dapat lompat tu mesti lebih banyak daripada Ben. Maknanya kena buat operasi apa kalau nak cari Amir? Nak cari jarak yang Amir telah lompat. Operasi apa? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okay. So nak cari Amir, ini operasi tambah. Itulah sebab dia lebih Sifa 4. So tambahkan. So kita dapat Amir 2.93. Okay. Amir 2.93. Okay. Lepas dah dapat Amir, Remy pula. Remy ni dia bukannya lebih jauh daripada Amir. Remy ni lebih dekat daripada Amir. Bila lebih dekat maknanya Remy ni tak lompat sejauh Amir. Tak dapat. Remy ni tak dapat lompat lebih jauh sama macam Amir. Dia pendek je lompatan Remy. Maknanya operasi apa kalau nak kira Remy? Tambah ke tolak? Betul, tolak. Jadi ini ayat matematiknya. 2.93 kita terpaksa tolakkan sebab Remy ni lebih pendek berbanding Amir. So tolakkan dengan Amir. So kita dapat 1.76 M, pilihan jawapan B. Faham tak soalan ni korang? Faham. Faham. Okay dah? Dah. Alright. Okay, cikgu pergi soalan 17. Boleh pergi soalan 17? Boleh. Tengok. Raja di bawah menunjukkan kedudukan 4 buah bandar P, Q, R dan S. P, Q, R kat sini bandarnya, S kat sini. Okay, apa yang diberi lagi maklumat ni? Jarak dari Q ke S maknanya garisan ni. Daripada bandar Q ke bandar S ini, kenapa? Dia adalah 218 km lebih panjang daripada jarak P ke Q. Okay, bermakna Q ke S lebih panjang daripada PQ. Siapa yang panjang? Siapa yang pendek? Siapa lebih panjang? QS ke atau PQ? QS. QS. Betul. Macam mana nak cari QS? Dia tak beri tapi dia beri maklumat dia adalah lebih 218 km berbanding panjang PQ. Jadi kita nak cari panjang Q ke S, operasi tambah sebab dia lebih. Sebanyak 9, dia lebih sebanyak berapa? 218 km. Jadi 218 km ini kita kena tukarkan dulu. 1/8 ini kita kena tukarkan kepada perpuluhan. Macam tadi masalah macam tadi Cikgu membebel tu. Macam mana nak tukar 1/8 kepada perpuluhan? Okay, ini dah memang dalam unit KM. Tetapi kita tak nak dalam pecahan. Kita nak dalam perpuluhan.
Cara dia, nampak? Cikgu buat 8 darab 125. Bila kita darab, dia akan jadi 1000. Pengangka pun ikut. 125 per 1000. So, tukarkan kepada perpuluhan. 125 ni susun saja. Jangan diterbalikkan. Jadi sifar perpuluhan 125 km. Faham tak setakat ni? Faham. Bermakna 218 km, 2.125 km. Baru kita masukkan dalam bentuk lazim untuk mencari Q ke S. So kita dapat Q ke S 11.625 km. Setakat ni faham? Faham. Faham. Okay. Kemudian soalan sebut bagaimana nak mencari QR. Dia suruh hitung jarak dari Q ke R kan? Tapi dia beri maklumat di sini jarak dari Q ke R adalah 5 kali jarak dari Q ke S. Kita dah kira kan Q ke S ini 11.625. Jadi nak cari Q ke R, darab aja sebab dia kali 5. Berganda 5 kali. Tunjukkan operasi bentuk lazim darab. Dan jawapan kita dapat 58.125 km. Dan kita pecahkan 58 ini kepada unit km dan ini 125 m. Okey, salin. Faham tak? Faham tak? Korang? Alright. Faham. Salin dulu. Ini dah 17. Okey dah? Dah Dah. Kita pergi 18. 18 ni senang je kan? 18 ni kamu buat operasi apa nak dapatkan jumlah jisim? Tambah. Betul. Bagus. Okey. Jadi ni ayat matematiknya. Okey. So kita nak menambah dalam bentuk nilai-nilai pecahan ataupun nombor bercampur. Macam biasa peraturannya mestilah samakan penyebut. Ini ayat matematik. So nak selesaikan ayat matematik ni, selesaikan di sebelah kanan. Iaitu kita samakan penyebut. Dah samakan penyebut, kita jumlahkan aja lah. So kita dapat 6, 9 per 10 kg iaitu pilihan jawapan D. Dapat tak korang? Yang ni senang kan? Senang. Alright. Dah ke? Dah. Faham tak kenapa jalan kerja macam ni? Faham. Okey. Jangan menyalin je tau. Kena faham kan? Okey dah. Kita pergi soalan seterusnya 19. Raja di bawah menunjukkan jisim beberapa biji mangga di atas sebuah penimbang. Okey, kita tengok alat penimbang ni. Agak-agak ukuran ni berapa ni? Berapa kita nak baca ni? Ada berapa senggat daripada 0 ke 1 kg? Ada berapa senggat? Maknanya jarum tu bergerak berapa kali baru jumpa 1 kg.
Berapa kali? 6. 2/2. 6 ke 5? Ini masalahnya. Sekarang yang menunjukkan jarum, yang menunjukkan garisan ialah jarum. Bukannya tak ada jarum kat sini tau. Kalau awak kira garisan, maknanya macam alat penimbang awak tak ada jarum. Awak bayangkan ni jarum, dia akan bergerak. 1, 2. Ni baru 3. Awak faham tak? 1. Daripada garisan sini ke garisan ini baru 1 pergerakan. Dari garisan sini ke garisan sini baru 2 pergerakan. Awak kena kira pergerakan, bukannya awak mengira garisan. Kalau awak mengira garisan, memang kita jumpa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau awak kira garisan, bermakna jarum penimbang awak tak ada jarum. Faham tak? Macam tu. Jadi lagi sekali cikgu tanya. Berapa pergerakan daripada sifar ke 1 kg? 5. 5. Kita kena kira pergerakan jarum sebab penimbang ada jarum. Bukannya penimbang tu kita kira garisan. Kalau kira garisan, penimbang awak tak betul. Kita tak boleh guna penimbang awak. Jangan kira garisan, iaitu kita kira jarum yang bergerak. Okey, so memang ada 5 pergerakan, bermaksud ada 1000. Kita tak sebut 1 kg sebab 1 kg nak bahagi dengan 5 pergerakan susah. Jadi kita tukarkan 1 kg kepada apa? Gram. 1000 gram. Lima pergerakan. Okey. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. 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 Okey. Tadi kita dah tengok ada 5 pergerakan kan antara setiap kali kg ini naik 1 kg, 1 kg. Maknanya dia kena 5 kali bergerak baru 1 kg. 5 kali pergerakan baru naik lagi 1 kg. Bermaksud 5 pergerakan ini adalah untuk 1000 gram. Jadi kalau gerakan 1000 gram, sekali dia bergerak mewakili berapa gram? 200 gram. Salah. 1 gram. Ulang balik 5 pergerakan jarum. 1, 2, 3, 4, 5. Jumpa 1 kg ataupun jumpa 1000 gram. Sebab 1 kg kan sama dengan 1000 gram. Soalan cikgu. 5 pergerakan mewakili 1000 gram. Memanglah kita tahu 1 kg tapi kita tak sebut 1 kg lah. Kita pakai unit gram. Supaya mudah untuk kita bahagikan setiap bahagian. Soalan cikgu, kalau 5 pergerakan 1000 gram, 1 pergerakan berapa gram? Sebab garisan pergerakan dia semua sama. Dia tak ada seorang sini, seorang satu lagi kat sini. Dia tak ada jauh. Dia sama. Dia bergerak kadar yang sama, maksudnya sama nilai. Jadi 1 pergerakan sama dengan berapa gram? 200 gram. Betul. 200 gram. Jadi, apabila dia bergerak 200 gram, kita dah tahu 1 pergerakan mewakili 200 gram. Di sini ada, kita tengok anak panah. Anak panah ni menunjukkan pada pergerakan yang keberapa selepas 1 kg. Kedua.
Kedua maksudnya kalau dua pergerakan mewakili berapa gram? 400 gram. 400 gram. 100 gram. Maknanya keseluruhan berat mangga ini ialah 1 kg dan juga 400 gram sebab dia dah melepasi 1 kg dan dia ada 400 gram. Jadi kesemua berat buah ini pada alat penimbang ialah 1 kg 400 gram. Faham tak setakat ni? Faham. Faham. 1 kg 400 gram. Sikit lagi korang. 1 kg 400 gram. Ataupun kalau kita nak tulis ini dalam unit gram, dia adalah berapa? Tukarkan ni semua kepada gram. 1,400. Betul, 1,400 gram. Ataupun kalau cikgu tak nak dalam gram, cikgu nak tukar kepada kg. Tukarkan ini kepada kg. Gerak ke kiri pula 3 kali. Jadi berapa? 1.4 kg. Pandai. Ya, kalau kita gerak 3 kali. 1, 2, 3, lepas tu letak anak panah. Kenapa gerak ke kiri? Kalau tak hafal lagi hubungan unit antara kg dan gram, sampai tahun depan pun kamu tak reti nak tukar unit. Ya, sebab hubungan unit adalah 1 kg sama dengan 1000 G. Jadi kalau sini G, gram nak tukar kepada kilogram sebab itu anak panah dia gerak ke kiri. Ya, jadi kita dapat 1 perpuluhan 1 perpuluhan berapa? 1.4 kg. 1.4 kg. Ya. Bermaksud kita dah ubah ni tadi. Yang dekat sini ialah alat penimbang ini, buah yang sedia ada pada alat penimbang, keseluruhan timbangan kita ialah 1.4 kg. Kenapa kita tak pilih ini unit bercampur, ini gram, ini kg? Sebab soalan nak jawapan dalam unit kg. Jadi kita pilih bentuk unit yang ini. Faham tak? Faham. Faham tak setakat ni? Okey, faham ya. Lepas dia dah timbang 1.4 kg tu ada 3 biji buah kan? Dia tambah lagi 2 biji mangga. Mangga yang pertama, mangga yang ketiga lah maksudnya dia nak masukkan ni. Ialah 2/5 kg. 2/5 kg dalam pecahan. Kita nak tukar kepada perpuluhan. Nampak? 2/5 dalam pecahan nak tukar pada perpuluhan. Kita jadikan penyebut kepada 10, dia jadi 4/10, jadi 0.4 kg. Faham tak? Faham. Okey, itu mangga yang ke berapa? Ini mangga yang ke berapa ada pada alat penimbang? 3. Salah. Sekarang dah ada 3. Masuk yang 2/5 kg ni baru jadi ke berapa? 4. Betul, keempat. Bila kita masukkan mangga yang keempat tu berat mangga yang keempat ialah 0.4 kg. Kemudian kita nak masukkan mangga yang terakhir iaitu mangga yang kelima. Yang kelima beratnya 180 G. Kita tukarkan kepada kg, gerak ke kiri 3 kali. Kemudian letak anak panah. Okey. Letak anak panah jadi 0.18 kg. Jadi soalan nak apa ni? Hitung jumlah jisim dalam kg ke semua buah mangga itu. Okey, yang ini mangga yang memang dah ada pada alat penimbang. Kemudian masuk. Ini mangga yang ada pada alat penimbang ada berapa? Pada awalnya. Ada berapa? Ada berapa biji mangga yang di awal-awal? Pada alat penimbang. Yang kita kira 1.4 ni. Ada berapa biji ni? 3. 3. Okey. Yang ni yang 3. Kalau cikgu nak fahamkan awak kisahnya ni. Okey. Untuk 1.4 kg ni, mangganya ada 3. Kita nak masukkan 2 biji mangga lagi. 1 biji. 1 biji beratnya 0.4 dan 1 lagi biji beratnya 0.18. Jadi kesemua yang akan berada pada
atas alat penimbang ini berapa biji semuanya mangga? 5. Betul, dia ada 5. Jadi, soalan suruh hitung jumlah jisim semua mangga kan? Jadi, kita jumlahkan saja operasi tambah. Sebab itu jawapan dia 1.98 kg. Pilihan jawapan D. Faham tak? Faham tak korang? Faham. Okay, dah? Dah? Cikgu nak pergi soalan terakhir dah. Okay, soalan terakhir. Raja di bawah menunjukkan sebuah bekas M dan sebuah botol N. Bekasnya kosong, bekas M kosong, bekas N mengandungi air yang berukuran 50 ml. Apa dia nak ni? Joyce hendak mengisi 2/3/4 liter air ke dalam bekas M. 2/3/4 liter ni kita tak boleh nampak dalam bentuk nombor bulat sebab dia pecahan kan. So kita kena tukar 2/3/4 liter ni kepada nombor bulat dulu, iaitu dengan cara menukarkan kepada unit mililiter. Okey. Lepas kita dah tukar, so dia tanya Joyce ni nak isi dengan 2000 berapa tadi? 2/3/4 liter air ke dalam bekas M dengan air menggunakan beberapa botol N. Jadi kalau nak dapatkan 2/3/4 liter air diisi dalam bekas M, berapa botol N yang diperlukan? Berapa kali nak tuang? Berapa botol? Berapa buah botol N yang kita perlukan? Itu maksud soalan ni. Faham tak? Faham tak korang soalan tu tanya apa? Tak jawab pun? Faham. Okey. So sebelum untuk kita faham, kita kena tukarkan pecahan ni. Sebab pecahan ni mengelirukan kita. Kita kena tukar liter kepada mililiter. Okey, macam mana? Ni boleh congak je kan? Jadi berapa? Berapa? 2 ni 2L maknanya 2000. Kan? Kita nak tukarkan ni kepada mililiter. 2L sama dengan 2000 ml. Lepas tu? Cikgu nak tahu yang ni dapat berapa ni? Bila awak tukarkan 2/3/4 liter kepada mililiter. Hari ni dah sampai hari yang terakhir dah pada unit ni. Sepatutnya soalan ni awak boleh jawab ni. Sebab kita dah buat banyak soalan dah. Dah sampai muka surat terakhir dah. Takkan tak dapat jawab. Berapa ni tukarkan kepada ml? Berapa ml korang? Faster. 2750 mililiter. Yes, 2750 mililiter. Okey, macam mana dapat 2750 mililiter? Korang potong pelan-pelan nanti. Ya. Siapa yang tak suka memotong, kerja yang asyik menyalin je daripada kelas-kelas sebelum ni, dah kena start potong sendiri dah. Potong pelan-pelan, pelan-pelan buat. Ya. Kalau tak darjah 6 teruk, korang nanti tak reti nak potong. Okey. Jadi bila dah tukar kepada unit ml, kita bahagi dengan 50 ml. Sebab satu bekas berukuran 50 ml. So kita nak tahu dalam 2750 ml ini boleh terdapat berapa biji botol N. Kita kena bahagi dengan 50. Faham tak? Faham tak kenapa ayat matematiknya kena bahagi 50? Korang? Tak jawab. Korang, faham ke tidak? Ni kalau senyap ni, tak habis kelas kita ni. Faham ke tak kenapa kena bahagi 50? Anak-anak muridku tak jawab. Sebab satu botol kecil itu 50 ml. Faham tak? Betul. Tapi soalan cikgu ni, kamu faham tak kenapa ayat matematik kita begini? Faham. Faham. Okey. Cikgu takut kamu tak faham.
Okey, bila kita dah buat ayat matematiknya itu, kemudian kita potong menggunakan apa ni? Cara potong pecahan. Okey, cara potong pecahan. Kita nak potong pecahan ni. Cepat. Ini tajuk terakhir pada unit 5. Potong sifar di Potong sifar. atas dan di bawah. Di atas dan bawah. Pandai. Betul. Sebab apa kita boleh potong kedua-dua sifar ini? Sebab dia dia berada di dalam tempat yang tempat sama. sah. Tempat apa? Sebut. Kena sebut apa tempatnya. Tempat sah. Tempat sah. Pandai. Macam itu maksudnya kamu dengar lah. Masa cikgu mengajar kamu dengar. Bukan menyalin. Kalau jawab macam tu bagus. Ya. Yeah. Okey, alright. Bagus. Betul. Sekarang pecahan kita dah tinggal apa? Sebut. Pengangka penyebutnya tinggal apa? 275 per 5. Pandai. Okey, kita akan teruskan memotong menggunakan sefer apa? 5. Pandai. Okey, cakap sekarang. Apa kita nak potong? Cakap. Potong Cakap. 5 tinggal Alright. 1. 5 tinggal 1. Alright, pandai. Betul. Potong 5 tinggal 1. Okey, next. Okey, cakap. Potong 27. Pandai. 5. Pandai, 5 betul. bagi 2. Tinggal 5 di atas. Kemudian kita ada baki 2. Kenapa ada baki 2 kelas? Kenapa ada baki 2? Sebab Sebab? 27 tolak 25. Pandai, betul. Sebab 27 tolak 25. Kenapa 2 cikgu ni jauh sangat? Dia kena rapatkan dengan nombor seterusnya. Alright, lepas tu? Cantumkan Pandai, betul. Cantumkan. Cantumkan dia jadi? 25. 25. Okey. Lepas tu? kelima. Tempat kelima. Tempat kelima. Okey, betul. Tempat kelima pandai. Letak kat mana tempat kelima ni? Atas 5. Atas 5. Okey, betul. Lepas tu? Apa jawapan kita? Dah siap ke belum ni? Dah. Dah. Jawapan? Dah. Jawapan? 55. Pandai. 55. Jadi hasilnya kita dapat 55. Bermakna apabila kita bahagikan 2,750 ml, kita asingkan. 50 ml, setiap 50 ml kita bahagikan kepada 50 ml, kita akan dapat 55. 55 ni bukannya 55 ml. Bermaksud dalam 2,750 ml terdapat 55 botol yang mana setiap botol itu berukuran 50 ml. Faham tak korang? Faham. Faham. Okey. Dah ke? Sudah ke korang? Korang? Korang sudah ke? Okey, stop sharing. Okey, itu saja. Itulah dia 20 soalan untuk tajuk unit 5 yang terakhir. Ada apa-apa lagi kamu nak tanya, cikgu? Ada cikgu. Tak ada. Macam biasa. Tak dengar sangat. Kenapa tak dengar ya? Yang lain dengar tak suara cikgu? Dengar. Maknanya kamu punya gadget buka lah, tak kuat kot. Okey, so unit 5 kita dah habis. Kita akan mula unit 6 minggu depan. Tak ada apa-apa masalah. Macam biasalah. Hantar tugasan, tunggu link Google Form yang biasalah yang kamu kena hantar tugasan kamu. Jangan lupa tanda right dan juga jalan kerja mesti lengkap. Macam cikgu tunjuk. Boleh? Boleh korang? Boleh. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ni. Panjang lah hari ni punya kelas. Kita terima kasih bersama-sama dengan cikgu sampai ke hujung kelas. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye. Bye-bye. Cikgu. Bye-bye.